sallallahu alaihi wasallam wa fa'al kadzalika ya Allah bi dzurriyyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemput duduk depan orang tua-tua, Haji Rozlan, Habib Omar, Doktor, Ustaz Syafi'i, Tuan Haji, duduk depan. Orang tua-tua tak boleh duduk belakang. Duduk depan, duduk atas sini Habib, duduk atas. Siapa lagi ada ustaz-ustaz jemput ke depan yang ni saya tak kenal pun. Jemput duduk depan, orang tua-tua duduk depan. Bil barakah. Atas doktor, atas. Situ tempat orang. Situ tempat orang doktor. Sini tempat ni. Ustaz Syafi'i semua kena depan atas. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita jumpa pada pagi ini. Dah 1 bulan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, ampun segala dosa kita, tetapkan iman kita, meridai kita, dan semoga Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, kita walaupun masih dalam suasana PKP lagi, tetapi kita dapat juga hadir kuliah-kuliah, dapat juga hadir ke masjid. Cuma sukalah saya nak pesankan, kita dalam melaksanakan PKP ke SOP ke, itu memang kena perlu. Saya suka kalau orang patuh SOP semua tu. Cuma kita dalam nak melaksanakannya, istilahnya use your discretion. Bikin apa yang patut, Jangan, bukan melanggar undang-undang tau, tapi melunakkan sedikit undang-undang. Melunakkan PKP SOP ni benda baru. Tengah dalam wabak, tengah begitu mereka runding dan terus bikin. Maka ada tempat-tempat yang dalam nak mempraktikannya tu perlu disesuaikan. Umpama contoh ya, kalau masjid-masjid dah dibenarkan buka oleh pihak pemerintah untuk kuliah, untuk apa semua, jangan kita pulaknya pihak AJK masjid yang tak nak buka dulu, nanti dulu, takut dulu, awak berdosa. Pihak berwajib sudah kasih izin, mereka ada rasa tanggungjawab mengatakan boleh buka. Tawakkalallah, Allah ada. Kerana apa? Ini majlis-majlis ilmu, majlis Allah, hamba-hamba Allah Ta'ala sudah perlu nak belajar. Kita tak boleh tangguh lagi ya. Kalau shopping center kita boleh buka, lain kita boleh buka, patuh SOP lah, patuh SOP. Begitu dalam kita dalam masjid, sembahyang Jumaat ke apa semua, bagi pihak-pihak yang apa menjalankan tugas mereka, kita tahu awak jalankan tugas, tapi ini hukum Allah juga, asalkan tak sampai agaknya orang tu masuk terus kena kuman, jatuh mati, sudah le ya. Awak tengok masih ada tempat lagi, walaupun pukul berapa ke umpamanya dah patut dimasuk, masih ada tempat. Jangan dilarang hamba Allah Ta'ala orang masuk dalam ke masjid. Sedangkan sedikit terlambat ke ataupun ruang masih ada pun, kalau ruang tak ada pun pasangkan ruang lain semuanya. Lihat kalau masjid yang besar boleh ramai orang jemaah, masjid yang kecil sedikit jemaah, besarkan masjidnya, itu buka dindingnya jadi orang boleh masuk sampai ke tempat lain umpamanya. Begitu tuan-tuan sekalian ya. Dan dalam aturan saf kita semita-semita. Rasanya macam aku tak nak sebut istawu sebab orang tak ada ikut pun ya. Tapi sebut juga kerana ambil sunnah. Baiklah, okeylah, 1 meter pun 1 meter lah. Cuma di sini suka kami pesankan, awak naik kereta duduk sebelah-sebelah, anak dengan bapa lagi, sembahyang atau berenggang boleh. Sebagaimana kalau umpamanya lah kita dalam kereta boleh rapat, taruhlah kita sampai terlanggar SOP sekalipun. Kalau sampai kau perlu langgar SOP, ini lebih perlu daripada lain. Kedai makan duduk bermain rapat-rapat, tapi kat masjid dia terus duduk berenggang. Kat sini takut pula dia, kat kedai makan tak berani pula dia langgar. Kalau betul kalau perlu langgar ataupun berani langgar, sini lebih diutamakan. Kerana apa? Ini ada hukum Allah, ini ada saf, ada nak dijaga. Baiklah, kita tak nak bilang semua rapat-rapatlah. Datang satu kereta bapa dengan anak, yang datang yang apa semua dalam kereta pun kau boleh rapat, takkan sembahyang kau jauh-jauh begini. Rapat tak kena jail
iman insya-Allah ya. Datang rapat, use your discretion. Tak boleh itu namanya bukan awak orang patuh, itu nama awak bodoh. Benda boleh di-adjust dan tak menyalahi undang-undang insya-Allah, tak menyalahi undang-undang ya. Di samping undang-undang ada hukum Allah juga akan. Jadi apa perkara dalam undang-undang kita buat seberapa daya kita patuh. Tapi pada seketika-seketika yang kita ada perlu, kita perlu. Kita pergi pasar, kita tawakal Allah. Begitu juga kita hadir dalam masjid ya. Begitulah tuan-tuan sekalian. Sambung baca kitab kita sampai kita pada muka surat 11. Sabil al-Iddikar, peringatan umur insan oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kitab ini sangat-sangat saya rekomenkan untuk, khususnya kalau ada ustaz-ustaz di sini, bacakan kitab ini. Kitab inilah yang kita sebutkan sebagaimana hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Ini kitabnya. Dari lahir buayan, bukan buayan, masih ibu lagi belajarnya. Begitu lahir, detik pertama, bukan hari pertama, detik pertama dia lahir, apa bacanya, apa nak diajarkannya. Kemudian dia jadi kanak-kanak, umur berapa hari, umur berapa bulan, ada prosedurnya. 2 tahun ada, sampai meningkat sampai umur sendiri, patut umur sekian dah hafal sekian, patut umur sekian dah tahu ibadat sekian. Aku belum lagi sampai umur sekian belum lagi. Yalah, mak tak ajar dulu, bapak tak ajar dulu. Belajar sendiri. Tebus kesilapan mak bapak kita belajar sendiri, timba sendiri ilmu itu. Dan apabila sampai umur tua, nanti dah disebutkan di sini. Jadi kita tahu apabila aku umur tua, aku akan hadapi perkara ini. Sementara aku belum tua, aku akan jumpa orang tua-tua dan aku tahu macam mana nak deal dengan mereka, nak kendalikan mereka. Kerana beginilah sifat orang tua-tua. Semua dah disebutkan. Semua dah disebut dalam kitab ini Imam Haddad ya. Dan Imam Haddad tidak tulis kitab ini kecuali sudah lanjut usianya. Sudah 60 lebih. Sebab orang-orang alim ni dia tak suka tulis ikut setakat petik dari buku, tengok dia dapat dengar orang cakap dia tulis. Dia nak apa yang dia alami. Begini tuan-tuan. Jadi dia tidak boleh rasa layak ditulis kitab ini kecuali dia kalau dah dipanjangkan umur sampai tua begitu. Sampai dah umurnya dah tua lebih, 60 lebih, baru dia rasa patutlah aku tulis sekarang. Maka barulah ditulis umur ini. Jadi ditulis semua tu adalah dengan pengalaman peribadi beliau sendiri ya. Sampai kita pada muka surat 19 sampai pada baik. Ini kita masih bincang umur kita peringkat pertama. Kitab ini membincangkan tentang apa ya? Kelima-lima era kehidupan kita. Kelima alam kita. Sebelum kita lahir, alam arwah. Kemudian sesudah kita lahir. Kemudian apabila meninggal, masuk alam barzah, itu alam yang ketiga. Alam yang pertama, alam arwah. Alam yang kedua, alam dunia ini. Alam ketiga ialah alam barzakh. Alam keempat, alam mahsyar. Semua akan bangkit sama-sama. Dan alam kelima, alam kekal abadi, sama ada syurga ataupun neraka. Yang kita tengah bincang sekarang ni adalah alam pertama lagi. Alam sebelum kita lahir. Dah ada cerita, dah ada kerja kita, dah ada perkara yang kita buat ya. Dah ada perkara kita buat. Baik. Kemudian kita akan cerita tentang yang kita sebut tadi, ialah alam umur kita yang kedua, yang dari kecil sampai tua. Ini kita masih dalam peringkat umur yang pertama sebelum kita lahir lagi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebut ya, kita sudah sebut bahawasanya sebelum kita lahir, sejak kita bila diciptakan oleh Allah Ta'ala, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kita dah diciptakan. Ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS, kita dah diciptakan sekali. Roh kita disimpan kat tempat simpanan roh. Dan jasad kita di mana? Di dalam tulang sulbi Nabi Adam AS. Dalam tulang sulbi Nabi Adam AS. Apabila Nabi Adam dikeluarkan dari syurga, kita ikut keluar sekali. Apabila kita diturunkan dari Nabi Adam diturunkan dari langit, kita turunkan daripada langit. Maka apabila sampai ke bumi, Allah Ta'ala keluarkan zuriat Nabi Adam AS. Ya, kemudian diambil sumpah pada disebut pada Yaumil Mitsaq, hari ambil janji. Maka di sebuah lembah ya, di sebuah lembah yang hampir dengan Arafah,
dikeluarkannya kita semua. Keluar kita semua, berjuta-juta kita keluar. Semua keluar. Malaikat heran tengok. Tidak lembah, tidak bukit, tidak gunung, tidak dahan, tidak ranting. Kesemuanya dipenuhi oleh anak Adam belaka. Penuhnya, ya Allah, muka bumi ini, semuanya anak Adam. Dan Allah ambil sumpah daripada kita. Alastu bi rabbikun, bukankah aku Tuhanmu? Kita semua menyahut, qalu bala. Mereka mengatakan bahkan. Dan perjanjian ini ditulis, dimeterai dan disimpan dalam Hajarul Aswad. Lepas itu apabila kita pergi haji, kita tawaf, kita baca doanya, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Ya Allah, dengan beriman kepadamu, iman yang telah kita sebut berapa ribu tahun yang lalu. Dan kita sebut juga wafa'an bi ahdika, dan bagi memenuhi janji terhadapmu. Kerana kita janji nak beriman kepada Allah, sekarang kita zahirkan janji kita. Ni sekarang kita masih lagi dalam umur belum lahir lagi. Dah ada cerita kita tau. Dah ada Allah dah keluarkan kita, dah ada bicara dengan Allah Ta'ala. Nabi Adam nampak kita, anak cucu ni, dia tengok anak cucu kita satu, tengok muka Jawa cucu aku, muka Afrika, muka Arab, semua gitu dia tengok satu-satu anak cucu dia, semua dia tengok. Anak Nabi Adam AS, kita dah ditengok oleh Nabi Adam AS. Kitanya belum lahir ya. Baik, sambung lagi. Dalam sebuah riwayat lagi, annallaha ta'ala lamma istakhraja dzurriyyata min zahri Adam alaihi salam fara'atuhumul malaikatu alaihimus salam wa qad mala'us sahla wal wa'ra qalu ya rabbana la tas'ahumud dunya faqala ta'ala inni ja'ilun mautan faqalu idzan la yahna'ahumus 'aish wa qala ta'ala inni ja'ilun amala. Bahwasanya Allah Ta'ala apabila mengeluarkan zuriat Adam daripada tulang sulbinya, maka Nabi Adam seraya dilihatnya oleh para malaikat. Jadi malaikat nampak kita keluar ya. Sedang mereka telah memenuhi segala lembah dan bukit. Berkata para malaikat, ya Allah, ya Tuhan kami, tentu tidak cukup tempat dunia ini untuk mereka. Penuh semua, lembah dan bukit, semuanya anak Adam belaka, penuh semuanya. Malaikat tak tahu Allah Ta'ala punya plan. Malaikat tak tahu penuhnya. Kalau semua serentak keluarkan penuh padat muka bumi ini, maka Allah berfirman, aku akan matikan mereka. Bermakna mereka akan datang generasi demi generasi, phase by phase, tahap demi tahap. Betul tak? Dulu saya cucu tau, saya bukan dari dulu dah tua gini. Dulu budak, dulu boy juga, main-main juga. Kemudian naik remaja, lawa masih muda. Sekarang dah tua, peringkat. Dulu kita cucu. Kemudian kita dah naik, kita ada nenek, ada atuk atas kita. Kemudian dah mula kurang, yang peringkat atas makin kurang, sampai dah habis peringkat atas. Sekarang dah tak ada satu manusia yang saya boleh panggil atuk, panggil nenek. Semuanya dah mati belaka. Kemudian kita dah naik tahap kedua, peringkat mak kita, panggil pak saudara, pak long, pak angah, pak andak semua. Sekarang yang saya boleh panggil makcik, tinggal satu orang saja mak saudara saya. Yang lain semuanya dah habis belaka. Sepupu mak, sepupu bapak, kebanyakannya sudah habis belaka. Yang satu generasi bapak mak kita, adik-beradik tinggal satu aja. Cousin-cousin masih ada yang muda-muda. Yang bayi-bayi dia semua sudah habis belaka. Sekarang kita pula tengok, kita dah di peringkat atas, ada anak kita, ada cucu kita. Mana generasi yang sebelum? Dah kembali. Dah dilapis dengan generasi bawah. Baik tu kalau orang baik-baik kita kadang-kadang bual-bual, sekarang dah tak ada orang tua-tua. Tak sedar Abang Haji, oi. Awaklah ada orang tuanya sekarang. Awak dah ganti jadi orang tuanya. Kita dah jumlah orang tua. Tahap demi tahap. Maka malaikat bilang, kalau gitu tak seronoklah hidup kat dunia. Mati. Tak lama kan ramai-ramai kumpul kat dunia sampai kiamat. Malaikat kan begitu. Kalau gitu, kalau mati kan tak seronok. Allah Ta'ala mengatakan, berkata pada malaikat, kalau begitu tentu tidak seronok hidup mereka. Firman Allah Ta'ala, aku akan berikan mereka cita-cita, angan-angan. Jadi dah tua bongkok macam mana pun masih ingat nak hidup. Jadi tak rasa duka cita. Tak rasa duka cita. Dan apabila sampai tempoh, tua tak tua, sihat tak sihat, dimatikan Allah Ta'ala. Kematian tu satu proses untuk pindahkan kita. Kalau tak mati, tak ada siapa nak pindah. Jadi matikan. Kuat macam mana pun, dah tak ada nyawa, tak boleh hidup. Kalau tak kat dunia pun, dia tak boleh jalan, dia tak boleh apa, akan busuk. Badan dia tak boleh diterima oleh alam ini lagi.
dan badan dia tidak menerima alam ini lagi. Badan dia perlu disimpan ke dalam tanah. Kalau tak diciptakan mati, ada siapa nak mati tak agaknya? Siapa nak masuk kubur? Taruhlah umur paling lama 75. Besok pegawai datang, "Pakcik, besok kami siapkan dia, kami mandikan pukul 8 pagi." Kan pakcik dah umur 75, besok hari jadi pakcik, kena pindah lah. Ronta-ronta dia. Tapi kalau mati jangan umur 75. Umur 25 pun tak boleh meronta, tak boleh apa. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kematian. Jadi ini nak diciptakan di sini apa? Nampak. Kita dah ada, kita dah keluar, kita dah jawab, kita dah cakap. Malaikat dah tengok kita. Malaikat dah tengok kita, ya. Inna Allah Ta'ala lamma astakhraja dhurriyata min dhahri Adam alaihi salam fara'a minhum wahidan jamila surati sa'ala anhu faqila lahu huwa waladuka Daud alaihi salam fasa'ala Adamu rabbahu kam katabta li Dawud min al-umur faqala ta'ala 60 sanah fasa'ala rabbahu ta'ala aziyadata lahu min al-umur فقال سبحانه هذا الذي كتبت له فقال آدم عليه السلام أزيد له من عمري 40 سنة وكان الله سبحانه قد كتب لآدم من العمر 1000 سنة. Subhanallah. Dah ada kira bicara, dah ada cakap, dah ada kira bicara, dah ada apa transaction antara kita pada zaman itu dahulu. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengeluarkan zuriat Adam daripada tulang sulbi Nabi Adam, lalu dilihat oleh Adam seorang daripada mereka cantik perawakannya, maka bertanyalah Adam akan dia. Maka Adam pun diberitahu bahawa dia itu adalah anakmu, zuriatmu, Nabi Daud alaihi salam. Lalu Nabi Adam pun bertanya kepada Tuhan, berapa usia Daud yang telah engkau tetapkan? Maka jawab Tuhan, 60 tahun. Adam kemudian mohon dipanjangkan umurnya. Maka berfirman Allah Ta'ala, itulah usianya yang telah aku tetapkan. Maka berkata Nabi Adam alaihi salam, aku ingin menambahkannya dari usiaku 40 tahun. Dan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencatat umur Nabi Adam 1000 tahun. Jadi ketika kita keluar beramai-ramai semuanya itu, Nabi Adam tengok satu-satu, dia nampak satu cantik pula perawakannya. Berkenan, ditanya, siapa ni ya Allah? Ini zuriatmu, Daud alaihi salam. Berapa umur dia? 60 tahun. Nabi Daud pun tak panjang sangat umur dia, ya. Nabi Daud dengan kita berapa lama? Nabi Daud dengan kita lebih kurang 2500 tahun. Nabi Isa dengan kita 2000 tahun. Tahun 2020 Nabi Isa dengan kita. Dan Nabi Musa dengan kita 3000 tahun. Dengan kita, ya. Jadi Nabi Musa dengan kita 3000 tahun, Nabi Isa dengan kita 2000 tahun, maka Nabi Daud tu pertengahannya. Lebih kurangnya lah 2500 tahun, ya. Jadi zaman Nabi Daud itu dah mula orang umur lebih kurang macam kita. Dia dah umur lebih kurang macam kita, ya. Begitu. Zaman Nabi Musa masih panjang lagi umurnya. Masih ratusan tahun lagi umurnya. Tapi saiz dah macam kita. Zaman Nabi Ibrahim umur masih panjang, tapi saiz dah macam kita. Zaman Nabi Hud dah mula kecil sedikit daripada Nabi Adam. Nabi Adam pokok kelapa lebih kurang. Nabi Hud pokok pinang. 2/3 saiz Nabi Adam. 2/3 saiz Nabi Adam. Begitu manusia punya evolution. Maka apabila Nabi Adam pandang, ini siapa ni ya Allah, ni nama dia Daud. Berapa umur dia? 60 tahun. Tambahlah. Dia tengok berkenan Nabi Daud, ya, baik perawakannya Nabi Daud alaihi salam. Allah bilang dah aku tetapkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Boleh tetap ajal tak boleh. Maka Nabi Adam bilang, aku sedekah umur aku 40 tahun untuk dia. Nabi Adam berikan umur dia 40 tahun. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Maka Nabi-Nabi ni tahu bila dia nak meninggal dunia. Apabila sampai umur Nabi Adam 960 tahun, datang malaikat Azrail nak cabut nyawa. Nabi Adam bilang, aku ada lagi 40 tahun dah. Lagi kan 1000 tahun. Kan kau dah bagi Daud umur 40 tahun. Oh ya tak ya. Jadi Nabi Adam meninggal umur 960 tahun. Dengan ini boleh beri umur, ya. Boleh beri umur. Boleh sedekah umur, beri umur, ya. Kau jangan cakap, habis kata Tuhan bilang dah tetap kalau ajal tak boleh tahan 1 detik, mana boleh kasi 40 tahun kan banyak. Kata sudah takdir Tuhan, kau jangan bimbang. Engkau doa ke, engkau sedekah ke, Allah dah tetap ke,
Allah dah bilang umur dia sekian, dan Allah Ta'ala yang kau boleh mendoakan pun tu dengan takdir Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala tak takdirkan pun kau tak boleh doa, beri umur. Jadi segala umur yang kau dah sebutkan, kau berikan, kau minta yang umur apa semua tu, itu pun dah masuk dalam takdir Allah Ta'ala. Semua have been taken into consideration. Semua dah dikira oleh Allah Ta'ala, dah di-adjust oleh Allah Ta'ala. Kita buat apa yang kita boleh patut buat. Kita patut buat berobat daripada sakit. Apa yang kita patut buat? Doa minta panjang umur. Apa patut kita buat? Sedekah umur. Itu kita patut buat. Ketetapan tetap daripada Allah Ta'ala. Kau jangan bimbang. Itu urusan Tuhan. Urusan kita buat apa yang kita boleh dibenarkan Tuhan, kita buat. Ya? Begitu. Dengan ini menjadi amalan tak orang-orang alim. Seperti kita tahu di Kota Tarim Hadramaut, Habib Salim Syatiri, ketika zaman komunis, dia dianiaya oleh komunis, disondol dengan jeep, diseret dengan motosikal. Habib Salim, orang alim kita, bukan mudah orang-orang ulama kita dahulu. Komunis ini siapa? Wahabi. Wahabi memang paling jahat punya manusia pada zaman kita ini. Jahat sekali Wahabi. Dia sekongkol dengan macam-macam kafir. Dia sekongkol. Dia tahan sekongkol dengan Yahudi, berikan Palestin untuk mereka. Dia sekongkol dengan Nasrani, nak dapatkan Hijaz, Mekah, Madinah. Dia sekongkol dengan juga komunis yang negeri kita takut punya, tak suka kan. Negeri kita kan, orang kita ikut zaman komunis kan, sampai orang menentang komunis dibilangkan hero, wira negara. Ni lagi nak dekat hari kemerdekaan. Mereka boleh berpihak dengan komunis. Wahabi punya jahat sekali. Maka disondolnya Habib Salim Syatiri, koma. Dan tadi mana ada hospital, jangan kata zaman Habib Salim dulu. Zaman saya dekat sana saja, hospital Tarim tu, kau tak pergi hospital lebih sihat daripada pergi hospital. Ya Allah, kena sorong wheelchair sendiri, tahu nak pergi x-ray, kena keluar pada hospital, x-ray kat sana sendiri. Sampai sana kedai tutup, outpatient ni menggeletar, tunggu atas wheelchair. Allah, di hospital di Tarim punya cara ya. Tak ada ICU, tak ada apa, kat rumah dah lalu baca Yasin. Maka mereka teringat Habib Abdullah Syatiri, bapa Habib Salim, ada sebut tau, anak aku akan jadi sultan ulama pada zaman dia. Tapi tengok ini belum jadi lagi, bermakna dia akan hidup panjang umur. Dan kemanfaatan Habib Salim besar untuk masyarakat. We have to do something. Berhimpun mereka di sisi makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, tawassul dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Mereka dermakan umur seorang setahun untuk Habib Salim. Termasuk yang dermakan itulah Habib Hamid bin Syihab. Masih ada lagi Habib Hamid ni. Semua dermakan umur setahun untuk Habib Salim. Lepas itu kemarin Habib Salim sakitnya dah tenat sekalipun, masih hidup pula. Pasal orang punya derma umur dengan dia masih ada lagi. Boleh derma. Tuan-tuan nak derma saya, bolehlah juga. Jadi saya buka form. Tak payah banyaklah, seminit pun jadilah. Seorang seminit sempat aku istighfar, sempat syahadat. Umpamanya begitu. Seminit, sedetik pun orang tak nak kasih. Begitu ya. Mereka derma umur pada Habib Salim Syatiri. Setahun. Berapa orang habaib derma? Derma begitu ya. Dermakan umur pada orang-orang yang perlukan. Kerana apa? Ada amalannya. Biasa dibuat, ditukil oleh Imam Haddad dalam kitab ini. Jadi amalan ini boleh dibuat. Kita buat ya. Baik. Hadis ini adalah terkenal dan masyhur. Jadi yang tak tahu engkau seorang. Ya ke? Masyhur. Banyak orang dah tahu cerita ni. Jadi kalau awak heran-heran, maknanya awak seorang yang tak tahu. Dah masyhur dah. Dah ramai orang dah tahu kan kisah ini. Kalau awak baru terpelik-pelik, bermakna awak yang pelik. Awak yang pelik. Dan apabila Nabi Musa AS melihat dalam Taurat, tersebut ada suatu umat yang sifat-sifatnya sungguh menarik dan perilakunya sungguh baik dan mulia. Beliau bertanya kepada Allah Ta'ala, siapakah gerangan umat itu? Sebagaimana kita dalam Quran ceritakan tentang umat Nabi Musa, cerita tentang umat Nabi Hud, cerita tentang umat Nabi-Nabi dahulu. Tentang kita pun dia cerita. Menariklah, unik umat ini, spesial umat ini. Siapa agaknya tu? Zaman bila agaknya tu? Nabi Musa baca ya. Nabi yang mana satukah yang diutus kepadanya? Kalau boleh biarlah umat itu umatku. Nabi Musa kepingin nak dapat yang istimewa tu umat dia ya. Maka berfirman Allah Ta'ala, umat itu ialah umat Ahmad, iaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Ahmad. Selawat dan salam Allah ke atas baginda dan umatnya. Lalu Nabi Musa memohon Tuhan supaya menampakkan kepadanya umat itu.
Maka Allah Ta'ala pun menampakkan Nabi Musa akan umat itu. Moga berita ini akan ditunjukkan di peringkat akhir di umur ini, peristiwa ini ya. Tersebut dalam banyak kitab-kitab tafsir ketika membicarakan firman Allah Ta'ala berikut, wa ma kunta bijanibit turi idnadaina, dan tiadalah engkau wahai Muhammad di penjuru gunung Sur Sina ketika kami memanggil akan Musa. Ya, kan ada ayat ini tafsirnya apa? Jadi Nabi Musa tengok dalam Taurat ada umat spesial. Aku nak tengok, ni ada dua riwayat, yang satu diberi nampak, yang satu riwayat tak nampak tapi diberi dengar suara kita. Maka Nabi Musa dilihatkan, Nabi Musa dah nampak tau, Nabi Musa nampak kita. Oh, ini budak-budak mati serupanya semuanya. Dah nampak Nabi Musa tengok kita, hal ehwal kita Nabi Musa dah baca, dia tengok, dia nak tengok. Allah Ta'ala perkenankan dia tengok. Lain sekali pesen dengan umat dia ya. Begitu ya. Dan ketika ini diberceritakan tentang Nabi Musa AS, ayat ini tafsirnya banyak ulama tafsirkan ayat ini dengan peristiwa yang kita baru sebutkan itu tadi. Nabi Muhammad tidak ada di sisi situ secara zahir, tapi Nabi Musa nampak. Nabi Musa nampak akan kita semua, termasuk Nabi Muhammad sekali, dah didampaknya oleh Nabi Musa AS. Kini sudahlah jelas kiranya dengan apa yang kami tuliskan di sini dan apa yang tidak kami tuliskan yang berkaitan dengan maksud ini, bahwasanya zurat manusia itu sudah wujud terlebih dahulu sebelum lahir di alam dunia ini. Dan demikian pula lah dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah wujud dengan lengkap dan sempurna di dalam peringkat umur pertama itu. Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengarang serangkai bait memuji baginda di antara yang dikatanya. Jadi dah jelas ya, kita sudah wujud. Kita sudah wujud sebelum kita dilahirkan. Dan Nabi kita sudah wujud. Wujud kita lain, wujud Nabi lain. Wujud Nabi lebih sempurna lagi. Sehingga Nabi boleh ingat Nabi turun daripada langit dibawa dalam selang sulbi Nabi Adam. Nabi boleh ingat Nabi atas bahtera Nabi Nuh sama-sama. Nabi boleh ingat Nabi bersama dengan Nabi Ibrahim ketika di lambung Nabi Ibrahim ke dalam api Namrud. Nabi boleh ingat. Nabi boleh ingat, begitu ya. Kewujudan Nabi terlebih istimewa. Kewujudan Nabi terlebih istimewa. Baik itu ya tuan-tuan ya. Kita kan selalu bilang dalam majlis kita ini yang hadir ramai, yang tak kita lihat lebih ramai daripada yang kita lihat. Siapa tu? Malaikat. Siapa lagi? Arwah salihin. Arwah salihin, ya. Yang sudah meninggal dunia, yang belum lahir pun. Arwah salihin yang sudah meninggal datang mereka dengan satu grup. Imam Haddad mudah-mudahanlah pagi ini datang dengan satu grup. Dan juga yang belum lahir pun datang. Yang belum lahir pun datang tengok. Saya nak pernah jumpa satu orang salih, seorang wali Allah, Syekh Osman Al-Amudi. Dah tua, dah nyanyuk tau. Wali-wali pun boleh nyanyuk tau. Dan dia kalau nyanyuk bagus. Sebab orang nyanyuk ni kan dia cakap semua dia main keluar saja kan. Dan wali-wali ni biasa bendanya disimpan, tutup rahsia. Tapi Syekh ni dia dah nyanyuk, jadi dia keluar. Kita datang rumah dia, dah duduk saja. Rumah dia dekat-dekat dengan Dau'an. Kalau kita pergi Dau'an, suka singgah rumah dia. Tak tahulah masih ada lagi ke tidak sekarang ni ya. Apa datang? Engkau lambat sampai. Rasulullah baru balik tadi. Rasulullah datang ziarah dia. Rasulullah baru balik tadi. Dan nanti dia cerita. Aku dulu dia tak cerita tau. Pasal dia nyanyuk dia cerita. Jadi kita dapat dengar secret-secret dia. Aku hadir tau Siti Fatimah punya pernikahan dengan Saidina Ali. Aku dari alam arwah. Aku hadir. Aku tengok. Aku hadir. Subhanallah. Jadi arwah-arwah yang datang ini arwah salihin, sama ada yang sudah meninggal dunia ataupun yang belum lahir sekali. Mereka dah ada aktiviti. Mereka sudah ada aktiviti. Dan antara mereka sudah kenal dan berbual antara semua dulu. Baik itu, apabila kita duduk dalam alam arwah kita, kalau kita sana dalam satu pasukan, yang tinggal dalam satu pasukan, dia mesra. Apabila lahir di dunia, dia akan cari member dia. Dia akan cari, dia akan selesa, dia akan jumpa dan dia akan ngam, dia akan mesra. Dia akan mesra. Begitu ya. Sehingga Nabi mengatakan kalau dalam satu ruang ada 100 orang, 99 orang baik, satu saja orang munafik. Datang satu orang munafik, dia akan bercampur gaul, dia akan mingle around. Nanti dia akan berkenan dengan yang macam dia. Ada 99 yang baik, satu munafik, dia akan sama dengan ini, dia akan jadi partner dia. Begitu juga dalam satu bilik ada 100 orang, 99 orang munafik. Satu orang yang jujur benar datang. Dia akan campur, dia akan tak berkenan ni. Dia jumpa member dia akan ngam. Kalau kita satu member kita akan jumpa, kita ngam.
Cakap dia kita seronok, cakap kita dia seronok. Dia gurau sikit kita ketawa, dia tegur kita terima, cakap kita dia dengar. Dia saling mesra. Tak semestinya kawan dapat tau. Tak semestinya suami isteri pun. Kadang-kadang yang satu kerja kelab malam. Entah bila masa mereka terjumpa, kalau jumpa boleh mesra pulaknya. Boleh mesra. Satu inspektor polis, satu perompak. Dia tangkap juga. Tapi kalau dia ketika dia personal, dia punya cakap tu, dia boleh engkau sajalah boleh nasihat dia, orang lain semua tak mau dengar, umpamanya ya. Begitu. Kadang berbeza, tapi kalau dia dalam alam roh yang sama, dia kan sama. Satu inspektor, satu perompak, satu kiai, satu kerja kelab malam, bukan pensyarah kat kelab malam, penjaga kelab malam ke, ahli joget kelab malam ke umpamanya. Tapi kalau jumpa kiai ni boleh mesra, kiai ni begitu, tegur juga, nasihat juga, marah juga, tapi mesra juga. Tapi yang ada tak mesra walau suami isteri sekalipun. Dan yang ada kalau daripada lain tim, dia kalau dijumpa, kadang-kadang boleh biasa, kadang-kadang tidak anti, kadang-kadang bahkan anti. Walau suami isteri sekalipun. Walau suami isteri sekalipun. Walau orang tu timbalan dia sekalipun. Kita dah tengok sekarang berapa banyak orang dengan timbalan dia tak agree. Sepatutnya kalau dia tak ada kan timbalan dia naik. Dengan timbalan dia pun dia tak kasih naik. Tu tak satu tim lah tu. Tu tak satu tim. Tak satu tim. Dengan orang yang timbalan dia kan patut ganti. Dengan timbalan dia pun boleh tak ngam. Dia boleh nak orang mainkan timbalan dia. Tu semua tu atas satu. Konon aja dalam dunia kami satu tim, kami satu grup, kami satu pasukan. Tapi kalau kau tidak dalam satu pasukan, walau kau dalam satu tim sekalipun, nanti kau sendiri mainkan timbalan kau. Begitu. Kita sudah tengok macam-macam ya. Begitu. Nanti kita akan cari siapa cakap begitu. Habib Omar bin Hafiz punya akhlak, punya wali. Dan Habib, itu jam saya datang Tarim, sebelum saya pindah ke Tarim, saya simpan cita-cita nak ke Tarim 30 tahun baru dapat pindah ke Tarim. Sebelum itu 20 tahun dulu dapat ziarah dulu 10 hari. Maka saya bilang, Habib, aku ni tanam cita-cita 20 tahun baru aku dapat sampai ke Tarim. Aku sampai sini aku leganya. Abu Zaki, kau dengan aku ni sama tim lah. Allah, dia boleh cakap. Ini tengok ni contoh. Satu Habib, satu kita, dia boleh bilang sama tim. Dan kau dengan dia, aku dengan Habib sama tim tau. dia Habib, kau Jawa, kau tetap Jawa. Dia istimewa, tetap istimewa, kau tetap keadaan kau juga. Jadi sebab itu kalau kau cari dan kau jumpa, aku, kau seronok, dan aku jumpa kau pun aku seronok. Dia boleh cakap begitu. Kita kan sama tim. Berapa kali asal jumpa, kita kan sama tim. Allah boleh cakap begitu. Allah, malunya kita ya. Begitu orang sama tim. Tengok ini ketika Nabi masih belum lahir, ada cerita Nabi. Siapa yang sebut? Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi. Sebutkan tentang Nabi. Mana dia tahu khabar? Daripada Nabi sendiri. Kan Nabi sebut tentang al-ihwal, maka daripada cakapan Nabi diungkaikan kata-kata sebagai pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in hina yukhsaful waragu thumma habattal bilada la basharun anta wala mudghatun wala alagu bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahul gharaku tungkalu min salibin ila arhim idza mada alamun bada tabaku. Sejak awal lagi wujudmu telah sempurna di dalam naungan. Sempurna dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sempurna ya. Baik, dalam gedung simpanan ketika tubuh insan dibungkus dedaunan. Siapa tu? Nabi Adam. Nabi Adam turunkan pakai dedaunan. Engkau dah ada. Lalu engkau turun ke bumi dalam sulbi Adam, bukan dalam rupa manusia, tapi engkau dah ada dalam tulang sulbi Nabi Adam. Bukan juga segumpal darah ataupun seketul daging, bukan sebagai manusia, bukan darah, bukan daging, tapi dah ada. Dah jadi penyelamat bagi Nabi Adam. Lantaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada pada Nabi Adam. Bahkan masih air seni, engkau sudah bersama Nabi Nuh dalam bahteranya, menempuh bah besar.
yang menenggelamkan berhala Nasar dan penyembah-penyembahnya. Engkau terus berpindah dari sulbi ke dalam rahim apabila satu kaum hilang dan yang lain pula tumbuh berganti. Jadi kisah Nabi kita turun dari satu Nabi kita disebutkan, siapa sebut ini? Sayyidina Abbas radhiyallahu an sebut tentang ahal ehwal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ya, yang kita baca dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Taala perintahkan Nabi pada malaikat sujud kepada Nabi Adam, hakikatnya sujudnya ialah hala sujudnya Nabi Adam, tapi memuliakannya Nabi Muhammad. Kerana ketika itu Nabi Muhammad ada dalam tulang sulbi Nabi Adam. Macam kita lah, kita ngadapnya Kaabah, tapi kita muliakan Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika malaikat semua disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujudnya, hala penghormatannya kepada Nabi Adam, tapi pengertian penghormatannya terhadap yang ada dalam diri Nabi Adam. Kejadian Nabi Adam, iaitu apa? Dalam Nabi Adam ada kemanusiaan, dalam Nabi Adam ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu apabila iblis enggan sujud mengatakan ana khairun minhu, Allah tak terima. Kerana apa? Aku dijadikan daripada tanah, aku dijadikan pada api, dia dijadikan daripada tanah. Muhammad daripada nur. Muhammad daripada tanah jasadnya juga, tetapi dia lebih istimewa daripada nur. Sebab itu siapa bilang dalam sudut kejadian pun tidaklah api lebih baik daripada tanah, ini kan pula Nabi Muhammad lebih daripada nur, lebih daripada tanah. Sebab itu Allah Ta'ala tak terima ya. Sebab itu mukanya Allah Ta'ala, kerana iblis punya tak nak memuliakan Nabi Muhammad yang ada dalam Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi ketika naik atas bahtera, semuanya karam belaka. Bahtera tu boleh tak karam, boleh selamat menampung semua penumpang di dalamnya, boleh selamat terapung dengan bah begitu besar. Kenapa? Ada rahmatan lil alamin di situ. Maka rahmatlah semuanya yang di situ. Dan ketika Nabi Ibrahim dilontarkan, api begitu besar tak berani nak buat apa-apa. Di samping dengan firman Allah Ta'ala, kerana ada Nabi Muhammad di situ. Ada Nabi Muhammad di situ. Segala arash pun Nabi boleh tembus, mana api pun tak ada apa-apa. Api pun tak ada apa-apa ya. Begitu ya. Ketika Abrahah bawa dia punya gajah daripada Yaman, San'a, sampailah, kita sudah pergi San'a Ustaz dia, Babul Yaman ya. Sampailah di kota Mina, kan jauh, ibarat daripada Chiang Mai sudah sampai Kulai, tinggal nak masuk JB aja, dekat begitu. Tak mau masuk, kerana apa? Tak boleh gempur, kenapa? Sedangkan berpasukan-pasukan tentera orang-orang Arab ni cuba nak menghalang tentera Abraha. Mereka tak duduk diam tau, orang-orang Arab ni berani kan. Dia naik kuda, pasukan perang semua bersekutu nak lawan, nak tentang tentera bergajah. Tengok besarnya angkatan, tak boleh undur. Satu pasukan lagi undur. Tapi last gajahnya sendiri undur. Kenapa? Ada Muhammad di situ. Nabi Muhammad berada dalam kandungan 50 hari sebelum Nabi kita lahir. Jadi Nabi belum lahir, peranannya sudah ada, sudah rahmatan lil alaminnya sudah ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka semua dengan berkat Nabi ada dalam bahtera, selamat Nabi Nuh. Dengan selamat Nabi Nuh, selamat zuriat Nabi Nuh, selamat lahir, kita pun dari lahir. Kalau tidak karam semua, kita pun dah mati dah. Begitu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya istimewa ya. Semua tu bila? Sebelum Nabi kita lahir. Sebelum Nabi kita lahir ya. Dan seterusnya ia berkata, hatta tawa baitukal muhaiminu min jizdafin alya'a dunahan nutuku, hinggalah engkau ditempatkan ke dalam kandungan yang penuh keberkahan dari seorang ibu yang bernasab tinggi kesuciannya, tiada diragukan. Iaitu siapa? Siti Aminah ya. Jadi pindah daripada satu tulang sulbi ke dalam satu rahim, pindah lagi sampai kepada Aminah. Diriwayatkan bahawasanya Nabi Adam alaihissalam pernah mendengar tasbih dari nurnya Rasulullah di tulang sulbinya.
seperti bunyi burung kibas-kibaskan sayapnya. Nabi Adam dengar Nabi Muhammad sedang bertasbih. Ketika itu tak dengar perkataan subhanallah, tengah bunyi tasbihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apabila Siti Hawa mengandungkan puteranya Nabi Syith, nur itu berpindah kepada Siti Hawa. Ketika Nabi Muhammad masih dalam tulang sulbi Nabi Adam cantik berseri. Cantik berseri masa di langit tu, masih cantik berseri, ya. Cantik berseri. Malaikat sudah sujud. Kenapa? Nur Muhammad ada di situ. Ya. Maka apabila Siti Hawa mengandung, luput, kurang cahaya Nabi Adam, hanya cahaya dirinya saja. Cahaya gemilang tu mana? Siti Hawa pula jadi gemilang cantik. Siti Hawa pula gemilang. Apabila lahir Nabi Syith, hilang seri itu pada Siti Hawa, jadi pada Nabi Syith pulanya. Apabila Nabi Syith dewasa berkahwin, isteri dia mengandung akan anak yang menjadi moyang Nabi kita, isteri dia pula bercahaya, Nabi Syith hilang cahayanya. Anak dia lahir, anak dia pula bercahaya. Begitulah berterus sampai kepada Nabi Ibrahim bercahaya. Apabila Siti Hajar mengandung, maka cahaya itu pindah kepada Siti Hajar. Sebab itu dia boleh survive dekat desert begitu, ya. Apabila lahir Nabi Ismail, cahaya itu pindah kepada Nabi Ismail alaihi salam. Apabila isteri Nabi Ismail mengandung, pindah kepada isteri Nabi Ismail. Turun sampai pada Abdullah, segemilang-gemilang manusia Abdullah. Maka apabila Siti Aminah mengandung, luput lawannya Abdullah. Sebab itu Abdullah masih bujang, orang-orang Yahudi tahu. Dia tengok, dia tahu Nabi akhir zaman dan dia tahu bapa Nabi. Dia cari, dia dah sudah pindah daripada Palestin, pindah ke Mekah, Madinah. Kenapa Nabi akhir zaman akan lahir di Mekah? Jadi dia pindah ke Mekah, konon-konon biar jadi anak kita nanti, sebab kita dah jadi orang Mekah kan. Dah jadi orang Mekah. Seperti orang meramalkanlah umpamanya Perdana Menteri ke-15 Malaysia adalah orang Melaka. Kita ni pulaknya orang Kota Baru. Kita ingin anak kita jadi menteri, kita tahan pindah Melaka umpamanya lah. Biar rupanya bukan daripada kau, dia ada orang Melaka original sendiri, umpamanya kau pindah Melaka sekalipun. Jadi orang-orang Yahudi ni pindah ke Mekah, mereka pindah ke Mekah, tapi dia tengok tanda-tanda Nabi akhir zaman punya atuk moyang, daripada atuk moyangnya sudah bercahaya. Tapi tengok di kalangan mereka tak ada pun cahaya. Tengok family ni tak ada, tengok tak ada, birat aja semua. Tengok ada cahaya dalam family inilah. Abdul Muttalib punya family ada cahaya. Kemudian pada Abdullah ada cahaya. Mereka tahu, jangan-jangan sebelum Nabi lahir mereka sudah jangkakan, jangan-jangan pada budak ini tidak buat cahaya dia semacam punya cahaya. Dia tidak bercahaya begini kecuali dia adalah kiranya orang tua bagi Nabi akhir zaman itu. Banyak Yahudi, perempuan Yahudi bengsit nakkan benih Abdullah tu. Mana Nabi boleh jadi anak haram? Mana boleh Nabi boleh dikandung dalam perut Yahudi? Dia minta merayu-rayu dengan Abdullah, dia nakkan buat tak baik dengan Abdullah. Abdullah tak nak. Selamat Abdullah sudah berkahwin, Siti Aminah sudah mula mengandungkan Nabi, belum sedar lagi. Perempuan Yahudi tengok muka Abdullah, dah tak heran. Dah tak ada cahaya lagi. Dia tahu benih tu dah turun. Dia tahu benih tu sudah turun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nur itu seterusnya berpindah-pindah dari satu sulbi yang suci kepada sulbi yang lain, dan daripada rahim yang bersih kepada rahim yang lain, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari antara kedua ibu bapanya yang mulia itu. Tiada tersentuh suatu pun daripada sifat-sifat kaum jahiliah yang cemar dan keji. Kalau dah sifatnya yang keji tak terikut, ini kan pula akidahnya. Tak ada satu pun atuk moyang Nabi terlibat dengan pencuri ke, zina ke, apatah lagi kafir. Abdullah adalah mukmin, Abdul Muttalib mukmin, semua ke atas. Habis ada banyak berhala dekat situ, banyak berhala tapi mereka tak sembah. Habis kenapa mereka tak campak ini berhala? Sebab dia bukan Nabi. Kenapa Abdul Muttalib tak basmi ini berhala semua? Sebab Abdul Muttalib bukan Nabi, sebab itu dia tak campak ini semua, bukan tugas dia. Nabi di Mekah saja Nabi biarkan kan. Nabi sembahyang di celah-celah berhala. Bukan ngadat berhala, di celah-celah berhala. Begitulah Abdul Muttalib semua. Nabi sendiri belum diperintah Allah Ta'ala, Nabi tak campak. Lepas Fathul Mekah baru Nabi campak segala berhala. Ya tidak? Jadi
Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, semuanya itu mukmin belaka, mukmin belaka, ha? Walau jahiliah sekalipun. Walau jahiliah, mereka mukmin belaka, tidak ada yang apa sembah berhala. Yang jahat pun tidak ada, apatah lagi yang kufur. Tak ada langsung daripada atuk moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berani mengatakan atuk moyang Nabi kafir siapa? Wahabi. Na'udzubillah, dia tak ada kerja, semua ni nak dikafirkan dia. Kita baca doa pun bilang kafir, syirik. Sampai tak ada orang lain pun atuk moyang Nabi yang dah meninggal berapa lama pun dia nak kafirkan juga. Ini Wahabi punya kerenah, na'udzubillah. Memang tak senonoh apa ajaran mereka tu, na'udzubillah. Berlindung sama Allah Ta'ala pagi-pagi Jumaat, berlindung. Janganlah kita tetap nak berlindung, ya Allah. Jangan hati kita tercenderung pada mereka, anak cucu kita, lindung. Barang dijauhkan yang jadi Wahabi, walau satu pun, ya Allah, kami lindung. Dan siapa anak-anak kami daripada keluarga orang mukmin, daripada keluarga orang Muslim, daripada keluarga orang-orang salih yang dah terikut pahaman yang tidak-tidak, kami mohon hidayat-Mu, ya Allah, supaya keluar balik, jangan ikut apa di ayah yang bukan-bukan ini, ya Allah. Khususnya sayyid-sayyid, ya Allah, keluarkanlah mereka daripada pahaman yang jelek ini, na'udzubillah min zalik. Berlindung, ya Allah, barang dijauhkan. Macam mana kami takut Covid, kami lebih takut akan Wahabi ini, ya Allah. Berlindung dengan-Mu, ya Allah. Baik, ya. Meskipun dikatakan berlaku antara mereka nikah-nikah yang batil, tetapi Allah telah membersihkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin walam akhraj min sifahin. Aku dilahirkan daripada nikah lah, bukan daripada zina. Jadi Nabi semua daripada nikah, walaupun atuk moyang mereka banyak dalam zaman mereka tu zina semua. Kau baca sejarah lah. Bukan saja Abdullah tak berzina, Abdul Muttalib tak berzina, Abu Lahab tu pun tak berzina tau. Abu Lahab tu pun tak berzina, tak minum arak. Akidah dia jahat. Kenapa? Abdul Muttalib punya undang-undang, dia jadi penghulu Mekah, anak dia tak boleh zina, anak dia tak boleh minum arak. Dia punya undang-undang, siapa minum arak, siapa mencuri, potong tangan. Siapa berzina, rejam. Tidak ada undang-undang dalam dunia yang zina ada rejam, minum arak, mencuri, potong tangan, kecuali dua undang-undang saja. Undang-undang Muhammad dan undang-undang Abdul Muttalib. Jangankan kau heran, orang kan tak zina, tak gitu. Abu Lahab yang jahat gitu pun tak zina lah. Abu Lahab pun tak zina, tidak mencuri. Tidak mencuri. Begitu. Lepas tu dia jadi pemimpin, orang-orang Quraisy muliakan dia. Semua begitu. Iman dia tak dapat. Tapi semua bukan di kalangan orang-orang ceroboh maknanya, ya. Bukan di kalangan orang-orang ceroboh, atuk moyang Nabi semuanya begitu. Bukan mak bapak atuk moyang Nabi saja, uncle-uncle Nabi pun tak libat dalam perkara-perkara begini. Yang dapat iman jadi mukmin, yang tak dapat iman seperti Abu Lahab, begitulah dengan hal dia, ya. Baik. Dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala yang berikut, allazi yaraka hina tagumu tagalluba fis sajidin, yang melihat engkau ketika engkau berdiri, dia melihat gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Firman Allah Ta'ala, ya. Orang melihat engkau tengah ketika berdiri dan nampak Nabi Muhammad di kalangan orang yang sujud. Yang sujud siapa? Atuk moyang Nabi, Abdullah, Abdul Muttalib, semua orang-orang sujud. Kelihatanlah Nabi, kelibat Nabi, cahaya Nabi di kalangan semua orang-orang yang sujud. Semuanya itu. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, bahwasanya maksud gerakmu di antara orang-orang yang sujud, iaitu berpindah-pindahnya zat baginda dari satu sulbi Nabi kepada satu sulbi Nabi yang lain. Umpamanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Syith, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syith dan Nabi Adam alaihissalam. Dan hal ini tidak syak dan diragukan lagi. Jadi Nabi di kalangan orang sujud. Yang sujud ni siapa? Pada Nabi-Nabi dan atuk moyang Nabi, semuanya orang-orang sujud belaka, ya. Baik. Dah 7:30 lah. Kita baca sikit lagi. Baik, ini semua cerita-cerita apa sebelum lahir punya cerita. Nabi kita punya cerita dah sebut. Kita punya cerita dah sebut. Ini sekarang cerita siapa pulaknya? Antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Kita tengok apa ceritanya. Cerita kita termasuk sekali dalam sini. Adapun pertemuan baginda dengan Adam di langit dunia pada malam Isra dan Mi'raj, maka baginda ketika itu masih dalam peringkat umur duniawi, sedang Nabi Adam sudah berada dalam peringkat umur barzakh. Dua alam boleh berjumpa tak? Kalau orang barzakh boleh jumpa dengan orang dunia, orang dunia pun boleh jumpa orang yang belum lahir.
Dia boleh, orang istimewa ni dia boleh jumpa dan dia boleh masuk antara satu alam ke satu alam dengan izin Allah Ta'ala. Sedang bayangan gelap dan hitam yang dilihat oleh baginda di kanan kiri Nabi Adam alaihissalam yang dikatakannya, kemudian dijawab, itulah roh-roh kaummu. Besar kemungkinan mereka itulah roh orang-orang yang telah mati, dan ternyata amalan-amalan mereka berlainan dengan apa yang diperintahkan. Ataupun yang demikian itu mungkin maksudnya yang lain. Jadi Nabi nampak pada malam Mi'raj, Nabi Adam tengah duduk, dia perhatikan roh anak cucunya. Yang putih, yang hitam, yang kanan, yang kiri. Nabi tanya sama Jibril, siapa tu? Nabi Adam sedang perhatikan rohnya. Roh siapa tu? Nabi kita nampak. Nabi kita masih alam dunia. Jumpa Nabi alam barzah, Nabi Adam. Jumpa nampaknya di langit. Dan bukan hanya Nabi Adam saja yang Nabi nampak, roh-rohnya tu pun nampak. Roh siapa tu yang Nabi nampak, yang Nabi Adam sedang perhatikan? Ada riwayat mengatakan roh anak cucu Adam yang dah meninggal di kalangan baik. Ada mengatakan yang belum lahir sekalipun, yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Nabi Adam dah nampak, dah tengok. Begitu ya. Adapun pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam ketika mereka berhujjah satu sama lain, maka yang demikian itu berlaku di alam barzakh ataupun mungkin di tempat lain. Hanya Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui dengan hakikat sebenarnya. Nabi Adam dengan Nabi Musa. Kena hati-hati ya. Kalau kita nak baca dialog antara Nabi dengan Nabi, kau jangan baca dengan suara Nabi garang. Nabi Musa tanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, lantaran mula kau datang mengeluarkan kami semua daripada jannah. Kami semua? Yang keluarkan Nabi Adam seorang. Kami semua termasuk Nabi Musa. Termasuk kita semua sekali. Kenapa ketika keluarnya Nabi Adam, keluar kita sekali? Kita turunnya Nabi Adam, turun kita sekali. Lepas tu Nabi Musa bilang, ya Nabi Adam, engkaulah yang menjadi mengeluarkan kami semua daripada jannah. Maka Nabi Adam bilang, wahai Musa, mana kau tahu? Aku baca dalam Taurat. Kau tahu tak Taurat itu Allah Ta'ala dah mula turunkan bila? 2000 tahun sebelum kau dicipta. Sebelum aku cipta, cerita aku dah ada. Jadi macam mana kau nak salahkan aku? Begitu ya hujahnya tu. Dan dalam cerita, kalau kita baca segala dialog antara Nabi dengan Nabi, kena jaga nada suara. Ada orang baca garang tau. Nabi Adam, engkau dah keluarkan kami dari jannah. Takkanlah Nabi Musa tengking Nabi Adam gitu. Kita tengok satu Habib dengan satu Habib lemah lembut, satu ustaz dengan satu ustaz lemah lembut. Takkan Nabi Musa tengking Nabi Adam kena lembut. Wahai Nabi Adam, engkaulah yang menjadi penyebab kami keluar daripada jannah. Kena cakap dengan halus. Macam apa cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Alam agullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku dah bilang kau tak akan dapat sabar dengan aku? Takkanlah Nabi Khidir tengking Nabi Musa. Nabi Khidir cakap dengan Nabi Khidir sayang Nabi Musa, hormat Nabi Musa, respect Nabi Musa. Ini Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Nabi Khidir, Nabi, akhlaknya mulia. Akhlak mulia, jumpa akhlak mulia, makin mulia lah jadinya. Maka kalau baca itu kena lemah lembut. Alam agullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kena dengan nada suara lembut, bukan nada suara garang. Amboi. Nabi naik Mi'raj, maka malaikat langit pertama bertanya, siapa itu? Aku Jibril. Siapa bersama denganmu? Muhammad. Adakah dia diutus? Itu immigration punya tanya garang. Ini malaikat dia tanya, siapa itu? Aku Jibril. Siapa bersama dengan itu? Muhammad. Dia dah diutus. Nabi Umar kalau baca ini suaranya excited. Dia punya tanya tu bukan tanya nyoal, tanya tu tanya seronok, excited. Dah diutus, dah sampai. Macam kita tunggu orang besar nak datang. Mana tak nampak? Dah sampai. Dah sampai. Kan kita punya excited begitu. Jadi malaikat punya suara, Habib Umar kalau baca hadis ini semua dengan nada suara excited. Dia dah diutus, dia dah hantar, dah sampai dah. Begitu. Kan biasa kita dengar ustaz-ustaz cakap dalam ceramah, siapa situ? Aku Jibril. Pandai pula pakai suara Jibril kecil, takut. Takkanlah Jibril takut dengan malaikat langit pertama. Dia ketua. Siapa dengan kau? Amboi garangnya. Muhammad. Adakah ada diutus? Amboi garangnya ustaz. Janganlah awak garang, malaikat tak garang. Dengan Nabi Muhammad lagi mereka sayang. Nah, dialog-dialog begini kita kena jaga tuan-tuan sekalian. Dia wallahu alam bisawab. Insya-Allah kita akan baca pada pertemuan akan datang. Kita akan tengok macam mana Nabi Musa baca satu persatu hal dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku baca dalam lauh aku. Aku baca dalam lauh aku. Umat ini sifatnya begini, umat ni angguran. Berilah jadi umat aku. Untuk umat Muhammad.
Ya Allah, aku tengok begini, habis jadi macam mana? Oh, dia dapat special. Dia nampak special. Allah Ta'ala bilang lebih special lagi. Kasihlah jadi umat aku. Itu umat Muhammad. Last punya last, Nabi Musa minta, kalau gitu jadikan aku umat Nabi Muhammad. Nabi Musa tahu, Nabi yang Firaun pun kalah dengan dia. Nabi Musa, Nabi ketua Bani Israel, dapat kitab Taurat. Yang lepas itu puluhan ribu Nabi pakai kitab dia, Taurat. Nabi Musa. Sampailah zaman Nabi Isa AS. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria semua pakai kitab Nabi Musa, kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Musa AS, ya. Begitupun ingin nak jadi umat Nabi Muhammad. Yang dapat siapa? Kita yang Jawa-Jawa ni yang dapat. Mana tak syukur pada Allah Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.